Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kawan-kawan, teman-teman yang penonton, para pengikut Next Step Malaysia. Alhamdulillah pada malam ini kita bertemu lagi dalam satu slot bola bicara kita dalam rancangan Wajah Malaysia. Dan seperti minggu lepas kita telah membawa wajah-wajah Malaysia yang baharu, dan pada malam ini kita bersama lagi dengan wajah-wajah Malaysia yang baru. Panelis kita pada malam ini yang di sebelah kanan saya, YB Ho Pletiong, Ahli Parlimen Kota Melaka, berangkap Naib Setiausaha Organisasi DAP Kebangsaan. Dan di hujung sebelah sana ke kanan saya, Saudara Hafiz Ruslan, Naib Esko Pemuda Amanah Nasional, Biro Antarabangsa dan Perhubungan, Integrasi, dan juga seorang pengamal undang-undang, mempunyai firm undang-undang lawyer sendiri, dengan bilangan lawyernya berapa di pejabat? Ada 7 orang. Satu yang kita boleh kira satu pejabat, satu law firm yang stabil. Baik. Tuan-tuan puan-puan sedang penonton, sebelum kita pergi kepada perbincangan kita pada malam ini, jangan lupa kita share dan kita kongsikan kepada kawan-kawan kita perbincangan kita pada malam ini dengan topik perbincangan yang sedang hangat diperdebatkan dan dibahaskan di luar sana, iaitu Parlimen, medan untuk berhujah dengan fakta atau auta. Jadi pada malam ini kita ada ahli parlimen yang boleh kita lihat salah seorang ahli parlimen yang aktif dalam setiap perbahasan, yang kita boleh kata fighter, Setiap perbahasan itu akan kita tengok YB sangat aktif untuk mencela, untuk terlibat dalam perbahasan dan sebagainya. Dan juga kita ada pengamal undang-undang yang aktif dengan pelbagai hal-hal undang-undang di mahkamah. Dan kalau kita lihat Parlimen dan mahkamah itu adalah satu sistem perundangan. Mungkin apakah ada persamaan kah, ada perbezaan kah? Itu yang akan kita bincangkan malam ini. Baik, kita pergi kepada ahli parlimen Kota Melaka kita, YB Ho. Mungkin YB boleh kongsikan sedikit perkembangan semasa YB di pusat khidmat dalam suasana COVID-19 ini, YB. Semasa MCO mula daripada 18 Mac, saya boleh lihat, kita perhatikan gerak kerja di Akaumbi, di mana saya perhatikan ramai penduduk dan juga pengundi di kawasan saya, mereka terkesan akibat daripada pandemik COVID-19 ni, di mana MCO mereka kehilangan sumber pendapatan, sama ada mereka daripada golongan pekerja ataupun mereka kerja sendiri ataupun berniaga kecil. Mereka terkesan sebab tidak ada sumber pendapatan. Jadi apabila tiada sumber pendapatan, masalah yang akan timbul ialah tiada kemampuan untuk mendapatkan bekalan makanan. Jadi dari sana kita, pejabat saya, kita buat kerja masyarakat ini dengan membekalkan baku makanan kepada mereka. Sungguh pun kita daripada parti pembangkang pada masa itu, dan kita tak ada dapat bagi parlimen saya langsung tak dapat satu pun baku makanan yang disumbangkan ataupun disalurkan daripada pihak kerajaan. Walaupun satu pun tak ada. Kalau saya lihat ada rakan-rakan saya daripada tempat yang lain, at least ada sekurang ada dapat 100 200, tapi kawasan saya kosong. Mulanya dia kata ada. Saya hubungi pejabat, dia kata akan ada 80%. Kalau kata 1,000, saya akan dapat 800. Bila tunggu, akhir saya call dia cakap minta maaf, tak ada. Kawasan negeri Melaka semua dikontrol oleh menteri. Menteri itu kereta terbang. Sebab dia menteri di negeri Melaka, dia kontrol satu Melaka. Dia yang putuskan. Tapi tak apa. Kita dah biasa sebagai pembangkang. Jadi kita usahakan sendiri. Kita akhirnya juga mampu memberikan lebih kurang 2,000 baku makanan untuk 2,000 keluarga.
dalam Kota Melaka saja? Yes, dalam Kota Melaka, Parlimen Kota Melaka saja, lebih kurang 2000. Dan cara saya buat ialah sebab kita perlu mematuhi SOP ya semasa MCO, iaitu kita perlu patuhi 3C dan 3W, iaitu penjarakan sosial semua ni. Jadi bagaimana saya buat ialah apabila saya terima panggilan daripada penduduk, saya akan tanya mereka daripada kawasan mana, dan saya akan tanya mereka, biasa anda beli makanan daripada mana? Dia kata beli daripada kedai runcit yang berdekatan. Jadi saya akan minta dia pergi ke kedai runcit berdekatan tersebut dan minta tauke kedai tersebut hubungi saya. Dan saya akan beritahu kepada tauke, ya, saya ahli parlimen, boleh tolong sediakan baku makanan sejumlah berapa dan kamu bagi kepada penduduk di sana, mereka akan pergi sana ambil. Dan saya akan online. Ya, saya akan tauke itu percaya saya lah, sebab saya kata berapa harga dia, saya akan online pengin tu dia. Dengan cara begini saya bukan saja dapat bantu ya penduduk yang terjejas di kawasan tersebut, tetapi pada masa yang sama kita dapat bantu ya peniaga-peniaga di kawasan tersebut juga. Itu cara yang saya buat. Baik. Bagi kawasan yang di mana penduduk mereka tak boleh datang pula, yang tak boleh pergi kedai, saya ada pasukan saya ya di pejabat saya, mereka pula ya anggota pembantu saya, mereka akan pergi dengan cara mematuhi SOP juga. Di mana sampai rumah depan kita telefon dia, kata barang sudah sampai, kita letak di luar pagar, tinggal saja tunggu dia keluar ambil. Kita buat cara begitu untuk mematuhi SOP lah. Itulah cara yang kita gunakan. Baik, satu inisiatif yang sangat baik. Dia dalam kita mendekati rakyat, dalam sama kita YB dapat membantu peniaga-peniaga kecil, terutamanya kedai runcit ni kita lihat dia hanya bersifat ekonominya, bersifat setempat. Sebab ada orang adalah, kalau tak ada, tak adalah. Kalau kita beli daripada hypermarket, peniaga kecil di setempat tu pun terjejas. Jadi kita nak bantu semua pihak. Dan saya lihat memang kita boleh, ini merupakan satu norma barulah. Ya, kita gunakan online, telefon, WhatsApp untuk aturkan semua agihan ini. Dan kita boleh lakukan dia. Sebenarnya waktu MCO ini saya sendiri kuarantin 2 kali. Saya kuarantin 2 kali, 14 hari. Kali pertama ialah sebab ahli parlimen Sarike, kalau kita masih ingat, Sarike kan dia ada program. Dia ada COVID-19 positif. Sebelum dia balik ke Sarawak, kita ada mesyuarat bersama. Jadi kita ambil inisiatif sendiri, kita self quarantine 14 hari. Lepas tu hujung Mac, anak saya pula balik daripada UK. Saya sendiri pergi ke airport untuk bawa dia balik. Kita dalam kereta yang sama, lebih kurang 2 jam lah. Saya juga ambil inisiatif self quarantine 14 hari lagi. Sungguh pun 28 hari saya self quarantine, tapi gerak kerja untuk bantu rakyat tu masih berjalan. Itu atas dasar tanggungjawab YB sendiri, mengkuarantin diri sendiri walaupun tidak diminta YB. Bila kita lihat Menteri Khairuddin tu, dia tingkah laku dia tu, kita rasa marah lah. Kalau kita sebagai pemimpin sepatutnya ada menunjukkan satu contoh yang baik. Kalau buat salah, mengaku saja. Tetapi sepatutnya mengikut SOP, apatah lagi dia seorang menteri. Jadi kira malam ni terjawablah sangat kat parlimen tu. Kita kalau kita boleh lihat sangat betul-betul nampak penegasan tu bila tindakan menteri itu tidak begitulah. Itu di peringkat kawasan di Parlimen Kota Melaka. Di dalam sidang Dewan kita lihat bagaimana ada perubahan tempat dalam mematuhi SOP di dalam Dewan Parlimen. Dan hari ini pula ada dipasang penghadang Luxina. Pada pandangan YB, adakah keadaan sekarang di dalam Dewan itu benar-benar YB sudah rasa selamat dengan keadaan SOP sekarang yang telah ditetapkan? Sebenarnya sepatutnya ialah semua ahli parlimen harus mematuhi SOP yang telah disediakan oleh Kementerian Kesihatan, iaitu
W3C. Itu penting. Ya. Sekarang apa yang dia pasang penghalang tu itu ialah penambahan. Tapi sepatutnya kita ikut SOP. Itu yang paling penting. Jadi kita lihat hari ini aturan yang telah mereka buat di Dewan itu okey. Tapi yang penting ialah kita harus menunjukkan contoh yang baik, di mana mengikut SOP, speaker sendiri yang kata semasa persidangan, ya, semasa kita bersidang, semua ahli parlimen sepatutnya pakai pelitup muka. Hanya apabila anda nak mengucap, baru tanggalkan face mask tersebut. Tetapi saya boleh perhatikan ramai tidak ikut, termasuk Perdana Menteri sendiri, termasuk Menteri Kanan yang hari-hari naik ke TV, suruh orang mau ikut patuhi SOP MCO ni, 3W3C, yang selalu naik ke TV dengan pakaian bertemakan Koi Moi tu. Dia sendiri pun tak ikut, dia sendiri pun tak pakai face mask. So, macam mana you nak pastikan rakyat akan mematuhi SOP tersebut kalau pemimpin menteri sendiri tidak ikut? Itu merupakan isu pokok dia bagi saya. Jadi kita jangan salahkan masyarakat di luar kalau kata menteri ni umpama macam ketam mengajar anak lah. Sedangkan bapaknya pun dia tidak berjalan betul, bagaimana mengajar anak untuk berjalan betul. Baik Wabi, terima kasih atas menjawab soalan di awal ini. Baik, kita saudara Hafiz Roslan sebagai seorang pengamal undang-undang yang berpengalaman luas, terlibat dalam pelbagai kes di mahkamah, dan saya kira parlimen itu juga tidak asing bagi saudara Hafiz, kerana permainan itu pun tidak ada bezanya. Mungkin saudara Hafiz boleh kongsikan ada apa persamaan di peringkat undang-undang, pengamalan undang-undang di parlimen dan juga di dalam mahkamah, dan mungkin ada perbezaannya, adakah levelnya bagaimana? Pertama, saya belum pernah jadi ahli parlimen lagi. Ada peluang. Itu yang pertama lah. Tetapi dalam pada masa yang sama, kita melihat sebagai salah satu pengamal undang-undang, tak kira di mahkamah, satu tempat yang mulia, dan juga di Dewan Rakyat, satu tempat yang mulia, yang mana mengumpulkan semua wakil-wakil rakyat yang dipilih oleh setiap masyarakat Malaysia pada pilihan raya yang lalu. Sama ada dah pada ketika ini dalam keadaan menjadi pembangkang ataupun menjadi kerajaan, still dipilih oleh rakyat di tempat mereka masing-masing, parlimen masing-masing. Jadi adalah satu tempat yang orang kata sacred, suci, yang bercakap berkenaan dengan polisi-polisi kerajaan, bercakap dengan berkenaan perkara-perkara penting yang menjadi memupuk satu pembudayaan yang mana kalau kita lihat, untuk melihat bagaimana pembinaan rakyat, lihat kepada pimpinannya. Bagi saya, dalam era baru, generasi muda pada ketika ini, kita dah tak nak dah melihat, kita dah rasa lali. Rakyat sebenarnya apabila dalam keadaan bagusnya, masing-masing mempunyai media di tangan masing-masing, setiap daripada penyampaian tu adalah penyampaian directly, semuanya di hujung jari. Jadi menjadi contoh dan tauladan kepada masyarakat. Kadang-kadang kita berasa malu di luar, kita belum lagi jadi ahli parlimen, kita ataupun kita pun boleh jadi ahli DUN. Tapi apabila kita melihat pimpinan kita ataupun pimpinan lawan yang mengalah kita, contoh di tempat kita, berperilaku sebagai seorang yang bukan ahli parlimen, statesman, that's one yang kita merasakan satu perkara yang menjadi kekecewaan yang sangat besar. Sebab apa saya berbalik kepada poin yang pertama, mahkamah maupun Dewan Rakyat, Dewan Negara adalah satu tempat yang suci, yang perlu dimuliakan, yang dihormati. Bila kita kata begitu, setiap di tempat-tempat berikut ada etika yang masing-masing yang diperlukan. Kalau di mahkamah, etika pakaian, sama juga di dalam parlimen. Dalam etika pengucapan pun ada juga. Itu sebab kalau kita lihat pada sidang yang lalu, saya memberikan satu perkara kebaikan dalam banyak-banyaklah perbahasan-perbahasan, walaupun perbahasan itu melibatkan satu perkara pokok yang penting. Perbahasan kali pertama ketika yang dipertua, mantan yang dipertua Dato' Arif hendak ditukar. Pada ketika itu berlakulah satu perdebatan penghujah yang juga viral,
di antara YB Gobin dan juga YB Taki. Tetapi apa yang saya nak nyatakan di sini pada sidang penonton, yang saya rasa ramai akan bersetuju, kita walaupun sama ada kita dalam kerajaan ataupun kita bersama dengan oposisi, kita sangat suka dan meraihkan mana-mana ahli parlimen yang berhujah dengan baik. Tak kiralah hujah itu menggunakan apa juga, tetapi dalam keadaan yang profesional, yang masing-masing. Jadi bila kita tengok tu, kita dapat membandingkan kedua-dua hujah dalam keadaan yang rasional, yang baik. Tetapi apabila masih lagi ada budaya-budaya lama, budaya-budaya provokasi, budaya-budaya kacau, kadang-kadang kita kata ni sarkas ke Dewan Parlimen, minta maaf. Ini kita, sebab kita belum masuk parlimen lagi, jadi kita boleh komen. Sebab kita nampak, adakah ini yang dinamakan sebagai pimpinan-pimpinan negara, yang mana mereka inilah yang akhirnya digaji oleh duit-duit rakyat daripada kita punya bayar teks dan sebagainya untuk gaji-gaji ahli parlimen, yang mana mereka ni di dalam dewan tersebut sama ada dua. Sama ada kalau kata tidak berlaku baik, mereka ni akan berlaku tidak baik. Jika berlaku tidak baik, apa yang kita boleh define berlaku tidak baik ni? Berlaku tidak baik ni pecah pada dua pula. Satu, kelakuan percakapan di dalam dewan. Yang kedua, sama ada dia ni ahli dewan tidur ataupun ahli dewan yang aktif. Kerana kita dalam era baru, kita sangat mengharapkan, anak-anak muda ni sangat mengharapkan bahawa kita ni dah terlampau banyak input. Dan kalau saya cukup yakin dan percaya, di luar sana ramai anak muda, dan kita kena ingat selepasnya undi 18, ramai anak muda ni dia tidak berpaksi lagi kepada parti. Dia berpaksi kepada why you say A. Kenapa kamu cakap A? Tolong beritahu saya. Kenapa kamu cakap B? Tolong beritahu saya. Akan tetapi kita tahu bahawa jiwa anak muda ni adalah jiwa yang agresif. Jiwa agresif ini dia akan cepat bertindak. Sebab orang muda, kalau orang tua dia selalu kita dah semakin matang dan sebagainya, kita keep cool, cocok sikit kita relax, sebab kita dah biasa. Tetapi anak muda dia cepat melatah. Okey, itu permainan persepsi. Akan tetapi disebabkan sifat agresif melawan mereka, nak tahunya mereka, lagi-lagi generasi yang terbaru ini, generasi milenial, generasi Y, apa yang mereka nampak, golongan di luar sana tak kira pemain politik, bukan pemain politik, kita tak nak menjadikan anak muda rasa muak dengan politik, muak dengan demokrasi. Jadi kita mengharapkan dalam persoalan tadi, adakah persamaan di antara mahkamah dan juga di dalam Dewan Rakyat? Semestinya ada. Kalau tidak, tak bergaduh lah. Asyik pegang buku, asyik apa, order peraturan mesyuarat. Samalah juga macam dalam mahkamah. Tetapi apa yang kita nak, apalah peraturan mesyuarat, dan kita tahu di dalam sana, kita tahu pemain-pemain politik, pimpinan-pimpinan yang menang sebagai parlimen, masuk dalam parlimen, istilah orang jalanan ni kita panggil di luar walot. Memang walot banyak dah kat situ. Kita dah tahu dah. Kadang-kadang nampak walau macam sarkas, kita tahu pengalaman mereka dalam politik, silat dan sebagainya, tepis politik, sama ada politik dalaman parti atau politik di luar, mereka telah memenangi dan mereka melayakkan diri mereka untuk berada di sana. Ya, saya pun bercita-cita untuk ke sana, dan kita tahu pengalaman mereka besar. Tetapi sekiranya memberikan contoh yang tidak baik, tidak memberikan hujah-hujah yang baik, kita rasa sangat kecewa. Untuk kita kena tahu bahawa Dewan Rakyat ini adalah satu tempat yang suci, sacred, yang membentuk satu polisi negara kita. Jadi kita mengharapkan agar YB dan juga sahabat-sahabat yang lain teruskan dalam keadaan tak kira sama ada, sebab bila kata berkenaan dengan hujah, bercakap dan sebagainya, semua orang boleh memberikan pendapat, semua orang boleh berkongsi. Tetapi kalau kita berkongsi dengan penuh passion, sebab apa kita passion? Sebab kita tahu setiap pendapat kita ni walaupun tak diterima ataupun diterima, tapi kita niat kita adalah demi kebaikan negara. Pada ketika itu berdirilah sebagai bukan seorang politician, tetapi seorang statement negarawan. Baik. Satu, saya pun terkasima. Kita jadi syok mendengar hujahan. Itulah hujahan seorang lawyer. Baik. Okey, baik. Satu pandangan yang kita boleh katakan, pandangan seorang anak muda, masih muda, kelihatan muda, yang jamin muda lagi. Satu, kita membuatkan semua golongan berfikir, sama ada di dalam parlimen, di sidang DUN, bahkan ataupun di luar sana berfikir, satu dewan yang mulia itu sepatutnya dilihat, dia memang bersifat mulia dan perlu dilihat mulia. Bukan sekadar bersifat, tapi juga perlu dilihat mulia.
Jadi YB melihat bagaimana situasi. Bertambah pula kita sudah kembali menjadi pembangkang. Satu dewan yang mulia kadang-kadang dilihat tidak dimuliakan apabila bertanya dengan provokasi. Kadang-kadang kita tak tahu antara fakta ataupun auta. Pada pandangan YB, bagaimana situasi ini? Adakah dan kita yakin YB juga ada situasi yang sama? Ya, terima kasih saudara pengacara. Saya tidak menafikan apa yang disebut oleh Hafiz. Parlimen ini bagi sesetengah ahli parlimen merupakan satu pentas politik mereka. Ya, mereka ambil kesempatan ini untuk mengait publicity. Sebab apabila parlimen bersidang, semua media sosial, semua media cetak, semua media akan berada di sana. Ya, mereka akan buat liputan. Dan bagi sesetengah ahli parlimen, mereka nak dapat tarikan daripada masyarakat. Apa yang mereka lakukan, mereka nak buat sesuatu yang lain. Barulah media akan pick up. Ya, mereka akan petik apa yang dia cakap dalam parlimen. Sebab itu mereka akan kata sesuatu yang tak baik, tetapi boleh menarik perhatian media. Ada orang yang macam tu. Ya, contohnya yang kita lihat ada beberapa ahli parlimen memang mereka kelakuan percakapan mereka memang begitu. Ya, mereka anggap itu satu platform untuk dia berlakon, untuk dapat tarikan. Kena jadi pelakon. Tapi the good actor is a good politician kan. Jadi kita harus memastikan seperti yang selalu kita sebut dewan yang mulia. Kita sepatutnya berkelakuan, bercakap dengan baik, dengan profesional dalam dewan. Sebab itu kita ingin mengajak terutamanya pemimpin-pemimpin muda, golongan-golongan muda yang minat dalam politik. Sepatutnya sekarang masa untuk mereka, termasuk Hafiz, untuk kita ceburi dalam politik dengan lebih aktif, supaya kita nak profesional yang mempunyai ciri-ciri profesional ini dipilih sebagai ahli parlimen, masuk ke parlimen, gantikan yang tak baik tu. Ahli-ahli parlimen yang sudah lama di dalam, macam Pasir Salak, selalu kata dia dah dalam parlimen 7 penggalan ini itu, tetapi kelakuannya amat teruk. Jadi orang-orang ni perlu diganti dengan pemimpin pemuda yang mempunyai ciri profesional masuk ke parlimen, supaya kita boleh bahas secara profesional semua ruang undang-undang, akta-akta. Itu penting. Itu penting bagi saya. Jadi bila soal pada YB, berapa lama agak-agak YB nak bertahan di dalam parlimen? Satu penggal, 2 penggal, ataupun cukup dah? Ini saya dah 2 penggal jadi ahli Dewan Undangan Negeri. Ini kira kali pertama dalam parlimen lah, penggal pertama. Umur saya 50. Kalau kita ambil Tun Mahathir sebagai satu contoh, dia sampai 95 masih lagi ahli parlimen. Tapi bagi saya fikir saya masih ingin berkhidmat untuk negara, untuk rakyat. Saya akan continue akan berterus kalau diberi peluang untuk berkhidmat kepada rakyat dalam parlimen. Baik, Sir Hafiz, kita lihat ahli parlimen di dalam parlimen itu adalah muka-muka baru, yang generasi-generasi baru. Ahli parlimen muda dihina di dalam sidang dewan. Pandangan dengan istilah-istilah yang mempelekehkan. Bagi saya tak apalah. Sabaran nak jadi politician kan. Sebenarnya mungkin kita ambil daripada orang kata, kalau kata husnuzan is like kita bersangka baik lah, a good intention. The good intention sebenarnya abang-abang ni ataupun pakcik-pakcik atau atuk kita di depan tu saja nak membina diri lah kan, untuk pemimpin muda yang berada di situ. Tak kira lah sama ada government ataupun oposisi. Tetapi dalam pada masa yang sama, berbalik kepada poin saya yang tadi, sepatutnya senior-senior yang telah lama, sama ada tak kira lah 7 penggal ke 5 penggal ke kan, sepatutnya mereka ini memberikan contoh tauladan yang baik. Kadang-kadang dewan pun perlu meriah kalau dah semua ngantuk, banyak fikir berat. Kita tahu
balik kawasan fikir pasal kawasan, baru pasal politik kedalaman parti kat luar, jaga parlimen lagi, parlimen kalau kita ada dua don punya hal lagi kita ni, tapi pening masuk pula sidang dewan fikir pasal masalah. Dia kata berat kami ni. Memang kita faham. Kita faham YB ahli parlimen kadang-kadang perlukan hiburan. Tapi kalau hiburan semata-mata, asyik-asyik tu dah pentas lakonan macam umpama lagu pentas lakonan dunia tu kan. Kat situ lah tiba-tiba nak jadi badut, kat situ nak jadi macam pasar malam. Kalau berterusan istiqomahnya buat macam tu, ataupun yang tidur, ataupun yang diam je, respon pun tidak, tak bagi idea pun tidak, diam je, tapi kat luar punya hebat. Tapi di dalam dewan, patutnya di dalam sidang itulah kita membahaskan dengan betul, walaupun kita tahu ada rule. Contohnya antara yang mungkin orang luar tak tahu, bahawa tak silap saya, kita kena, kalau nak kita bagi soalan, perlu ada soalan tu disampaikan terlebih dahulu kepada speaker, dan kemudian kalau dibuka pun tak hanya beberapa orang saja yang boleh, tapi mengambil kesempatan untuk aktif dalam perbahasan. Jadi bila berlaku katalah ada tiba-tiba, sepatutnya benda tu tak berlaku. Ini era baru, era generasi baru. Saya rasa dunia dah 2020 dah. 2020 ni beza saya dengan beza YB ada dalam lebih kurang 15 tahun. Okey. Tapi dalam tu kita ingat lagi masa zaman tu kan, 2020 kan, kita asyik nyanyi lagu Wawas dah 2020. Kita bayang 2020 ni kereta semua terbang lah. Saya dah tak pakai dah. Ya, maksudnya pada waktu tu kita dah terbayang dengan kereta terbang, sebab buku teks kita pun tunjuk kereta terbang. Masa tu saya dah nak masuk form sekolah menengah. Jadi bila kita dalam keadaan macam tu, kita dalam 2020 ni, millennium 2020, tapi dalam keadaan bila kita tengok masih ada lagi yang cynical, sama ada feminism ke, berlaku feminism. Contoh dulu YB siapa nama kena masa YB siapa yang Takiri hari tu tegur Takiri, bukan Kostrin Pato kena YB Kostrin Pato kena itu pun kawan. Salah satu kita punya anak muda, yang leader yang ada dalam parlimen. Kemudian siapa yang tegur Khairuddin, YB Khairuddin, berkenaan dengan dia tak ni dia from DAP. Allahumma salli ala Muhammad. Saya lupa pula nama dia. Allah. Maksudnya pun pernah ada, sebab nama dia saja pakai feminism. Ada pula contoh sekarang ni jelutong dengan wajah dan juga gelap dan sebagainya. Jadi benda-benda tu, benda-benda yang pada ada masanya, kadang-kadang kita perlulah, kita kadang manusia not perfect. Serius tiba-tiba adalah kadang-kadang kita nak menantikan juga yang mana yang boleh mencetuskan tiba-tiba suasana yang lebih hangat. Tak adalah skema semata-mata hujah skema. Kadang-kadang kena rehat. Tapi kalau dah sepanjang masa tidak mengambil serius dalam perbahasan, memperlekehkan pihak lawan, memperlekehkan anak muda dan sebagainya, kita kena ingat, bagi saya sebagai seorang anak muda, saya sendiri saya cukup tercabar. Kalau Allah kata tiba-tiba ada antara mereka, kita kena ingat dalam Islam contohnya, di dalam Islam kami diajar, saya juga dalam masa yang sama, kita belajar dalam sejarah Islam, pimpinan-pimpinan, panglima-panglima dalam keadaan untuk peperangan dan sebagainya, dan menjadi governor daripada setiap negeri-negeri yang ditakluk itu, seumur 18 tahun, 22 tahun, 25 tahun. 30 tahun dan 35 tu dah jadi matang lah. Kematangan. Jadi pada waktu ketika itulah kita nampak bahawa pada ketika ini, kalau dalam Muslim, balik itu dah jadi dosa masing-masing. Jadi dalam keadaan kalau lah Sadiq tu dah besar dah pun, dah 27, dah 26, 27 kan, cuma tak kahwin lagi dan sebagainya, mungkinlah kata. Tapi apabila dikatakan sebagai adik-adik cucu lah tu, dalam keadaan kena belajar, dipelekeh dan sebagainya, perbuatan itu kita sebagai generasi baru dan juga masyarakat patut tidak setuju. Tak nak dah situasi-situasi ni. Kalaulah di luar sana ramai profesional yang bukan politician boleh bercakap dengan baik, boleh berbincang dengan baik. Kedai kopi pun rasanya kadang-kadang ada perbahasan yang lebih bermutu daripada dalam dewan. Yang kita borak dengan kawan-kawan kita, YB pun mesti dalam keadaan masa YB ni kita pakai topi YB lah. You pakai topi YB, you have to merge everything. Tapi dalam masa sama you jumpa kawan you ni dalam politik pun dia tak main, politik parti pun dia tak main. Tapi bila kita dengar dia kata, you ni kalau you masuk, I tak boleh cari makan tau.
Sebab apa? Kita nampak kawan-kawan kita ada pula yang mencetuskan idea dan sebagainya dalam keadaan lebih profesional dan lebih matang. Jadi kita mengharapkan perkara-perkara tersebut tidak lagi berlaku, sama ada feminism, merendah-rendahkan mana-mana pihak, patutnya tidak berlaku. Dan janganlah sekali-sekali kita nak rendahkan generasi muda, anak-anak muda. Kena ingat, selepasnya ada undi 18 ni, untuk PRU akan datang satu gerombolan anak muda yang mana saya kata tadi non-partisan, yang mereka ni daripada anak-anak kita, adik-adik kita form 4, form 5 yang akan boleh mengundi nanti. Mereka ini semua anak muda. Mereka semua anak muda. Jangan cabar anak muda, kerana anak muda ni dia agresif. Ya, dia kurang pengalaman, tetapi kena ingat anak muda ni dia cepat melenting. Jadi macam mana persepsi permainan antara dua pihak, pembangkang ataupun government, pembangkang ataupun oposisi, untuk memainkan peranan. Kalaulah kata mana-mana pihak melontarkan mana-mana persepsi, bagaimana nak tutup, cover up the persepsi, dan kita terus membina minda supaya berfikir. Sebab saya yakin dan percaya masyarakat Malaysia layak untuk menerima pemimpin-pemimpin yang matang dan profesional. Itu saja. Dan jadi saya Cepu Mas, Rafi, maybe tambah. Saya nak tambah sikit. Saya lihat, ya, mereka ada agenda mereka sendiri. Apa yang mereka sebut, sebenarnya mereka dah aturkan. Supaya, sebab ini ialah live secara langsung, kalau persidangan parlimen memang siaran secara langsung. So mereka nak sampaikan mesej yang mereka sendiri nak sampaikan sesuatu kepada publik. Sebab itu mereka, percakapan mereka dah fikirlah, mereka dah ada satu, mereka dah plan well plan, ya. Segala penghinaan, segala maki, cacian tu memang dah di plan awal. Di plan awal, lepas tu edit apa yang mereka cakap tu, dia edit, buat video pendek, lepas tu dia akan wawakan, ya, dia akan sprint dekat media sosial. Itu yang salah satu daripada tujuan mereka. Sentimen. Berapa saya nampak macam kita pun, kalau mungkin suburban, mak-mak ayah kita, nenek kita kat kampung, mungkin dia orang tak dapat sampai. Tapi bagi saya yang di golongan urban, kita nampak kadang-kadang dia orang kata benda tu macam tadi katalah well planned. Maksudnya memang di plan. Politik is all plan. Mana ada politik yang tiba-tiba ni. Semua dalam politik ini mesti dirancang. Sebab kita percaya wa makar wa maqallah Allahu khairul makirin. Setiap apa-apa perancangan itu, yang baik pun dirancang, yang buruk pun dirancang. Siapa yang tak merancang kan? The best perancangan. Jadi kita pun zaman-zaman orang kata, kalau zaman sekolah, zaman kampus dan sebagainya, it's like a pantomime. Memang kita dah selected. Tugas kau memang provoke je. Tu kalau kita tengok orang provoke ni lebih kurang sama je. Dulu dia diam. Tiba-tiba dapat government ni, itu lepas kira tabung haji dia diam sekejap. Lepas tu tiba-tiba dia debat jadi baik, diam sekejap. Lepas tu ni tiba-tiba naik balik. Kita dah nampak, kita, sebab kalau saya bagi tahu ni mana yang cakna, kita dah dapat tangkap dah mana-mana YB ni. So apa pun berlaku, kita tahu pentas politik. Sebab saya kata tadi, pentas dalam parlimen ini adalah walot-walot dalam parti masing-masing. Ini semua panglima-panglima yang dah bersilat dah. Cakaplah kat luar ni, diorang ni jenis macam YB ni, kata nampak macam ni, tapi sebenarnya semua dah jenis kulit tebal lah. Cakaplah apa pun. Sebab macam kita lah, pemain politik pun kita sedang berlatih untuk kulit kita tebal. Sebab apa? Sebab hanya orang yang tegar saja akan duduk di barisan hadapan. Dari sudut politik, pemain-pemain politik negara yang mana mereka ada passion yang lebih, mereka ada cita-cita, mesti ada sebab, vision yang jelas. Kenapa mereka cuba bidang politik bersungguh-sungguh? Kenapa mereka nak? Tak kira lah pecah kepada sama ada mereka betul-betul nak kuasa, nak kaya, sama ada betul-betul mereka nak reformkan negara ini, bina negara yang lebih baik. Masing-masing ada, kita bertemu pencantuman di antara idealistik masing-masing. Cuma saya mengharapkan apabila di parlimen berkumpulnya kita punya semua pemimpin-pemimpin, sama ada pemuda ataupun tua, yang tua menunjukkan contoh teladan, yang muda diberikan hak yang sama rata. Sebab dia tak cakap dah ahli parlimen junior, tak ada istilah dalam buku ulang, tak ada. You ahli parlimen, you ahli parlimen, sama macam lawyer, walaupun dalam di luar secara luarnya peguam senior, peguam junior, tapi bila dalam dewan, apa yang you belajar sama macam saya belajar. Walaupun you muda, cuma keberanian, bos, pengalaman dibezakan. Sama juga macam ahli parlimen. Ahli parlimen pasu bunga, hadir ke dewan ataupun tidak hadir, mana lebih baik? Satu
Pandangan macam mana? Kalau saya pandangan itu adalah pihak lawan saya, baik kau tak payah datang lah. Sebab senang kita nak kutuk senang. Sebab dia dah memang pasu bunga. Sebab dia datang pun tidak mendatangkan manfaat. Kalau dia datang pun tak datangkan manfaat. Dan kalau dia tak datang pun kita sukalah, kita ada satu senjata lain untuk kata-kata kat dia. Tetapi mustahil dalam keadaan government yang bagi kata pada ketika ini kerajaan yang sangat goyah ni 111, 112 ni, kalau tak datang pergi ceret sekejap kan, tak jadi buang air besar tu saya rasa baby memang kena panggil, berhenti 10 minit tak silap sampai setengah jam, 20 minit jadi. Sebab apa? Tak kira, masuk sebab numbers itu penting. Dia cakap gebang-gebang ni dah tak boleh dah, anak muda pun tak suka dah cakap harapan. Nak betul-betul ada numbers, jalan firm. Ada numbers cakap, tak ada numbers cakap. Mudah kita nak buat kerja, plan everything, kita boleh proceed. Plan kita bukan A, B tapi boleh sampai C, D, E, F, G. Senang. Sebab kita dah tahu kalau macam ni tak dapat, macam ni tak dapat, macam ni tak dapat. Itu baru betul kita punya strategi yang penting. Tapi bila kata-kata macam tu, kalaulah kata pasu bunga ni patut datang, tak patut datang. Kalau saya tu kawan saya, dia patut datang lah. Takkanlah kau ni dibayar gaji buta. Tu sebab kita politik. Orang luar mungkin, walaupun sebelum ni ada satu kursi tu biasanya kosong. Satu kursi tu biasa kosong, selalu kosong. Kadang-kadang tak jaga. Maksudnya kalau dia datang bagus, dia ingat bahawa itu amanah, rakyat pilih dia sebagai ahli parlimen untuk cakap dia datang bayar gaji tu kena ingat lah. Tapi kalau kita sebagai dia pula pihak lawan, tak apalah dia tak datang, tak apa. Tapi saya nak tambah sikit, iaitu zaman sekarang ya, semua ahli parlimen saya lihat rata-rata mereka aktif dalam pembahasan. Saya boleh kata begitu, sama ada daripada pihak kita atau pihak lawan. Actually semua rata-rata ambil bahagian dalam pembahasan. Cuma kerana kita ada 222 ahli parlimen, jadi peluang untuk ambil bahagian tu kadang-kadang kurang sikit ya, sebab ramai nak ambil bahagian. Dan kita boleh lihat sentiasa apabila ada ruang undang-undang untuk dibahas, ramai akan berdiri nak ambil bahagian untuk berucap. Itu sebab kita minta supaya hari persidangan parlimen harus dipanjangkan ya. Di mana kita lihat sewaktu PH menjadi kerajaan, hari bersidang lebih panjang berbanding dengan zaman sekarang. Ya. Okey, baik. Tapi Di dalam Dewan ada 22 kursi. Bilangan antara belia dan senior, wanita dan lelaki, adakah seimbang sekarang? Sekarang saya lihat ahli parlimen yang muda kurang ya, ada kurang. Jadi kita berharap dengan kita dah ubah undang-undang kita, di mana sekarang ya pilihan rakyat datang 18 tahun sudah boleh undi, boleh jadi calon. Jadi sudah pasti kita perlu beri peluang kepada golongan muda untuk dipilih pergi ke parlimen. Itu penting. Dan dari segi wanita juga saya berkata kurang juga ya. Kita harus menumpukan perhatian dan memberi peluang yang lebih kepada golongan wanita dan juga golongan pemuda. Itu penting untuk masa depan negara kita. Hafiz, Calon Perdana Menteri muda siapa? Oh, kalau tanya saya kata saya. Tak adalah. Itu kalau kita ada passion yang sangat tinggi lah. Kalau tanya saya sebagai orang tak politik, mustahil. sebagai pemain politik, dia is my ultimate lah. Sebab saya rasa idea saya untuk negara ini dengan apa dan sebagainya, apa yang saya nak bawa, jika sekiranya saya ada tim yang betul-betul kuat, yang boleh sama fikrah dengan saya, kita sama ada dalam berbagai parti, kita boleh jadikan negara ini lebih baik. Maka saya akan cakap adalah saya. Tapi masalahnya saya bukan parlimen sekarang. Jadi kita pergi kepada fokus ahli parlimen sekarang, siapa ada. Jadi kita ada ramai, daripada UMNO ada, daripada tak tahu dia Pejuang ataupun Bersatu ke, Syed Saddiq sendiri sama ada akan ada parti anak muda dan sebagainya. Tetapi ada beberapa yang saya tarik dalam pada masa yang sama juga. Kita dapat lihat daripada DAP. Satu je lah yang kita puji juga pada DAP ni, DAP berani mengetengahkan ahli politik muda ni. Terus terang saya kata. Sebab yang tu saya rasa sedikit cemburu, dan keberanian
Mungkin DAP ada strategi dan sebagainya, ada percaturan masing-masing, memahami bagaimana kita punya apakah kelebihan, kekurangan dan sebagainya, bagaimana nak menjawab kekurangan dan percaturan itu untuk wajah-wajah baru dan sebagainya. Tapi bagi saya, pemain-pemain politik apabila ada dalam sana beberapa pemain-pemain muda yang bagus juga, walaupun tidak terlampau banyak gimmicknya di luar. Macam contoh Syed Saddiq ada banyak gimmick dan dia sangat famous lah. Dalam masa yang sama kita ada juga daripada UMNO yang ada kembar siapa ni, kita pun ada daripada keadilan, kita ada sahabat saya Fahmi Fazil pun sama juga, pun muda lagi. Kalau kata dia senang bawah 45 years ni muda lagi lah. Bayar-bayar kita kat luar ni dia bagi kita DAP pemuda kurang daripada 35 tahun. Dan kita ada rancangan nak turunkan lagi. Turunkan lagi 30. Kita ada rancangan. Itulah sifat-sifat keberanian ni sepatutnya semua ada dalam parti masing-masing. Tapi tak apa, itu kelebihan dan juga parti mana parti. Tapi bagi saya, kalau tanya saya siapakah yang ada gaya sekarang, dia susah lah, sebab saya pun politician juga. Sebab bila saya tengok dia, saya rasa kalau saya dapat di tempat tu, mungkin saya lebih baik daripada dia. Cuma saya tidak diberikan peluang dan saya tidak mendapat peluang in the right time, the right place, in the right person. Sebab itu Allah Ta'ala yang jatuh. Kita tak boleh tiba-tiba saya jadi Syed Hafiz dia Syed Saddiq contoh, sebab di depan ni ada tone pada ketika dalam keadaan begitu. Jadi dalam masa yang sama, kita tidak walaupun saya kata Syed Saddiq ada kelebihan, dalam pada masa yang sama dia sedang membina untuk menjadi seorang future leader. Kita ada banyak lagi, ada Jamaluddin walaupun dah tua, dah nak pergi ke arah bawah 50, dia 46, 47, 45, something like that. Fahmi Fadil, dan kemudian kita ada Anthony Locke, kita ada siapa lagi kalau di perempuan apa, siapa nama, Nurul Izzah. Atau kalau kata yang tidak lagi dalam parlimen tapi di luar namanya, yang bersama kuat menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim, Rafizi. So kita dah ada dah player-player. Tapi bagi saya Rafizi, Khairi Jamaluddin, Izzah, YB ni adalah mereka ni intermediate. Mereka adalah generasi yang di bawah walot ni. Maksudnya di bawah panglima-panglima yang dah biasa. Macam YB Ku ni pun dah kira macam panglima ni. Panglima. Tapi di bawahnya ni inilah generasi pelapis. Tapi pelapis layer pertama. Tapi saya lebih suka melihat pelapis layer ketiga dan pelapis layer keempat, yang mana mereka ni adalah like a pearl yang masih lagi tersembunyi di negeri-negeri tersembunyi yang kita tak pernah nampak. Sebab apa? Kita tak pernah diberi peluang untuk bercakap, berborak, memberikan idea, dibawa dalam perbincangan-perbincangan yang besar. Tetapi mereka ini sedang menuju ke arah tersebut. Kita ada player di Johor. Sebenarnya contoh kawan saya DAP, Syed Umar is my university mate. Wah, dulu dalam PAS sama sekali lah. Cuma PAS dia masuk DAP, saya masuk Amanah. So Syed Umar dan sebagainya. Lepas kita nampak apa, kalau kata sebab because YB daripada DAP, kalau kita nampak Rara, lepas tu ada lagi kat Johor pun ada tiba-tiba muncul Marina Ibrahim. Lepas tu kita ada siapa, terutama ketua DAP sendiri di Perak, apa, Howard dah confirm dah sebab dia pun sebagai adun. Jadi mereka ini diberikan kelebihan-kelebihan. Jadi jawapan saya, kalau sekiranya ada yang menghampiri peluang yang ada, nampak figuranya Syed Saddiq lah. Sebab daripada situ kita nampak dia ke depan. Dia pernah jadi menteri, yang lain tak pernah. Mungkin kalau nak kata Wan Faisal, sebab dia Wan Faisal yang pernah jadi dia punya setiausaha kan. Dia sekarang jadi timbalan menteri. Wan Faisal pun dunia saya agak tu. Jadi Wan Faisal contohnya. Tapi bagi saya paling dekat kepada mentor-mentor legend yang besar Syed Saddiq. Tapi yang lain-lain untuk atas daripada Syed Saddiq, kita ada KJ, kita ada Rafizi, kita ada Nurul Izzah. Kalau dalam mana kita ada Faiz Fadil. Dan kita ada beberapa lagi individu-individu lain yang kita boleh terus ketengahkan untuk dijadikan sebagai pimpinan pelapis. Dan saya amat mengharapkan dalam mana-mana parti, tak kisah sama ada Amanah sendiri, DAP, UMNO, Keadilan, PAS. Sebab saya cukup yakin dan percaya generasi muda ni lebih senang berborak. Baggage kami tidak banyak. Baggage maksudnya abang-abang ni telah membawa permusuhan, persengketaan, kecil hati ni banyak lah. Kami tak banyak bersisih lagi. Bersisih sebab parti je. Tapi bila cakap bab negara, kami boleh berborak dengan baik. Tapi idea kamu, idea aku. Pendapat kamu, pendapat aku. Kita cakap berkenaan dengan pembinaan negara yang lebih baik. Dan Okay,
dua penggal adun di dun saya tu. Cuma saya tak sempat mengundi YB. Tak sempat mengundi YB. YB dah pergi ke parlimen. Satu penggal di parlimen. Kita lihat di dalam sidang dun, di dalam sidang parlimen, perbalahan pembangkang kerajaan tu biasa. Disiar secara langsung. Followers, penyokong, pengikut melihat perbalahan dah sama berbalah sesama penyokong di luar. Tetapi ahli parlimen adun selepas sidang dewan boleh minum semeja, boleh bertepuk tampar, boleh berpeluk, bersalaman dengan baik. Tapi penyokong kekal berbalah di luar. Pandangan YB, perkembangan ini sihat ataupun perlu dibaiki? Jadi bagi saya, ya, ini merupakan sopan. Ini soal dengan sopan. Bila kita bergaduh dalam parlimen, bila di luar parlimen, bila kita bertembung, kita perlu tanya khabar lah. Itu biasa. Itu kesopanan kita. Tapi bagi saya selama ini yang penting ialah kita perlu jujur, ikhlas. Kalau apa yang kita debate dalam parlimen itu, kita tak boleh berwayang. Ya, kita apa yang kita cakap itu mesti daripada hati kita. Di luar parlimen, kalau jumpa bersembang itu boleh, tapi janganlah sampai berlakon terlalu. Okey. Itu bagi saya jarang. Selama ini saya tak pernah minum ataupun dengan pihak lawan, tak pernah. Daripada kafe parlimen pun Tak ada. Selama ni tak ada lah. So far tak ada lah. Baik, pandangan YB, Penyokong-penyokong di luar sana yang terus berbalah di luar, sampai bermusuhan, sampai bergaduh, bertumbuk dan sebagainya di luar, adakah ada satu perkembangan yang baik ataupun perlu dibaiki? Nasihat saya lah, kita jangan sampai ke tahap begitu. Ya, kita ada perbezaan fahaman politik, kita boleh bahas, tapi janganlah sampai bermusuhan, gaduh. Itu tak betul. Ya, kita boleh debate. Ya, lepas debate kita masih boleh berkawan. Cuma fahaman politik tu berlainan, itu tak apa. Jangan kamu bawah sana gaduh, tak mau cakap, atas sana mereka macam yang awak katalah kan, duduk semeja boleh tepuk macam kawan baik. itu contoh. Yes. Baik, Ya. Jaga Hafiz, parti anak muda. Bukan satu idea yang baru. Bukan hari ini disebut, bahkan pernah disebut beberapa pilihan raya sebelum ini juga. Pandangan, adakah nasional perlu ke ataupun masih belum bersedia? Parti anak muda, benda ni daripada tahun lepas lagi sebenarnya. Kita pun ada beberapa, saya pun sebenarnya ada beberapa pertemuan dan sebagainya, perbincangan intra-parti. Maksudnya bukanlah hanya dengan parti kita semata, tetapi dengan parti-parti lain, dengan golongan anak muda yang lain. Cuma ada beberapa persoalan. Adakah kalau ditanyakan benda tu sekarang ni relevan atau tak relevan, dia bukan persoalan apabila parti ni is not relevant or not relevant. Dia persoalan sama ada kecekalan untuk meneruskan perjuangan parti tersebut dibuat atau tidak. Itu saja. Kalau betul ada 2-3 orang, cukup 2-3 orang, 7 orang lah yang betul rasa dia nak go further dengan parti anak muda, dia kena pergi. Tetapi dalam masa yang sama dia kena define macam mana pendekatan parti anak muda tu. Adakah parti anak muda itu bersifat nasional semata seperti mana parti-parti lain yang kita dapat lihat, contoh macam yang tidak ada cawangan, yang tidak ada kawasan, dia tidak ada negeri, dia bersifat nasional. Dia mengumpulkan, contoh ada beberapa anak muda, kita bersifat anak muda mungkinlah kata peringkat umur pun dia letak capping sehingga 45 tahun. Dan kita ada lagi persoalan-persoalan menjawab lepas tu. After 45 years, ke mana parti anak muda ni? Kalau saya kata tak apalah, parti anak muda ni masuk amanah. Sebab lagi suka lagi ramai lagi tenaga-tenaga tu. Umpama macam parti anak muda ni tempat satu latihan. Tetapi dalam masa yang sama kita kena berfikir lebih jauh. Bagi sebagai seorang parti politik, apabila Syed Saddiq mengatakan kita tak tahu sama ada itu betul-betul daripada kenyataan beliau ataupun YB Syed Saddiq, kenyataan yang saja digembar-gemburkan sebagai polemik. Kalaulah kata betul, kita nak tengok macam mana, apakah pendekatan parti anak muda. Sebab terus terang saya kata, antara parti golongan muda ni apabila tercetusnya
pertukaran government tempoh hari, apabila abang-abang sedang berbincang di atas, yang mana meeting tersebut di bawah tangga gaji, kalau orang kata apa, under your pay, istilah peribahasa lah, kita tak ada gaji pun, fisabilillah, masing-masing sendiri dalam politik. Okey, jadinya maksudnya kita tak sampai tahap nak masuk meeting tu, tetapi di tingkat bawah ni pun ada meeting golongan muda ni, yang mana saya cakap bukan hanya di dalam parti tetapi di luar parti, intraparti. Kita kadang-kadang macam saya cakap, kita tak nak sampai tahap kita rasa muak. Persoalan contohnya, bagi saya kalau contoh macam YB umur 50, bagi saya senang saja. Kita ambil contoh, kita dah biasa dalam government ada umur pencen. Katalah kita capping dengan 65 tahun. So bagi saya all political person, dia kena target dia apa, dia nak main pun sampai 65 tahun lah. Sebab lepas tu barulah ada pelapis. Sebab kita tengok ada negara-negara yang Perdana Menterinya pun dah umur 33 tahun, 35 tahun yang sebaya dengan saya. Perempuan lagi. Jadi kita dapat lihat bahawa sama ada peluang tu nak diberi atau tak diberi saja. Sama ada golongan pimpinan abang boleh memberi peluang ataupun ada memilih 10 atau 20 yang dia grooming, dia meluah memberikan pendidikan politik, pengalaman itu, mencurahkannya kepada menti-menti ini demi negara. Sebab masing-masing saya cakap, macam YB cakap, saya setuju. Masing-masing idea masing-masing, parti masing-masing mempunyai pendapat masing. Ada kata kemungkinan apa kita titik temu, contoh mungkin ada yang kita tidak bersetuju dengan DAP, ataupun ada yang DAP kurang bersetuju dengan mana. Cuma disebabkan kita ada semangat coalition kawan, kita boleh bertasamuh dan kita boleh engage benda tu, kontrol. Sama juga dalam UMNO, PAS dan sebagainya. Nampak di atas ni UMNO dengan PAS ni pimpinan baik je. Cuba try kita pergi Terengganu, pergi Kelantan, tanya cawangan, tanya dengan kawasan, apa YB Mat Said tu keluar kata apa, nelang kata. Dia tak nak semua UMNO terus bertanding dekat Terengganu. Terengganu nak jawab macam mana? Sedangkan dia kata muafakat nasional. Jadi persoalan-persoalan ni dulu orang tak tahu, sekarang ni dia jadi rahsia umum. Sebab semua ada maklumat. Jadi bagi saya last sekali daripada apa soalan pengusi tadi, adakah relevan parti anak muda? Jawapan dia bukanlah relevan atau tidak, nak buat atau tak nak. Selepas dah menjawab nak buat atau tak nak, apakah kita naratif parti anak muda yang nak dibawa? Sekiranya parti naratif anak muda yang nak dibawa tu boleh mendapat tempat pada parti anak muda, dia akan boleh hidup. Dia tidak akan jadi macam parti Semangat 46, dia tak akan jadi seperti hanya parti sosialis contohnya. Yang parti sosialis still ada sampai sekarang, still masih ada dalam PKR, dalam PKR, di antara salah satu dalam PH pun ada. Cuma kita nampak mereka ni adalah macam PPP dan sebagainya. Dia parti-parti kecil yang mana idea-idea dan sebagainya, tapi kekuatan tenaga kerja adalah mereka parti-parti yang besar ni. Parti yang besar ni contoh macam yang dibuat oleh parti-parti lain. Jadi sifat nak macam mana? Sifat hanya bersifat nasional ataupun bersifat sampai ke negeri-negeri. Jadi itu yang kita lihat untuk sustainable parti anak muda ni. Baik, tuan-tuan dan puan, itu perbincangan kita pada malam ini berkisar dengan topik perbincangan kita pada malam ini. Sebelum kita berakhir, kita ada satu soalan sempena merdeka. 31 Ogos 1957 itu hari kemerdekaan kita. Sempena sambutan kemerdekaan YB, mungkin 50 tahun YB di atas muka bumi ni. Pengalaman menyambut kemerdekaan yang tidak boleh dilupakan. Bagi saya ialah perhimpunan bersih yang keempat. Ya, di mana tahun 2015 di dataran Merdeka. Saya masih ingat masa tu kita berhimpun di sana, ya, begitu ramai orang berkumpul di sana, tak kira umur, tak kira bangsa, tak kira kaum, tak kira agama, semua berkumpul di sana. Itu merupakan satu proses, ya, sistem demokrasi di mana kita menuntut satu pilihan raya yang bersih, ya, dan adil. Dan itu memberikan saya satu peringatan yang begitu mendalam sekali. Dan akhirnya kita lihat memang kita capai matlamat kita selepas 3 tahun pada pilihan raya 2018. Kita
kita berjaya ya melalui satu sistem pilihan raya. Kita dah memberikan banyak semangat kepada mereka untuk keluar mengundi. Mereka yang berada di luar negara juga balik untuk mengundi. Itu satu pengalaman yang saya tak dapat lupakan, di mana saya lihat ada ramai pemuda yang ada pada malam tersebut, dan saya ingat kita bermalam di sana. Ya. Sungguh pun pada masa tu kita dapat banyak rintangan, ya, banyak halangan, banyak amaran daripada pihak berkuasa, tetapi kita teruskan ya perhimpunan tersebut. Itu sesuatu yang kejayaan yang harus kita bangga. Dan golongan pemuda tersebut yang saya lihat tadi, saya tambah sikit, nak tubuhkan parti pemuda. Bagi saya satu perkembangan yang menarik, dan bagi saya itu satu perkembangan yang baik, menuju ke arah yang baik, yang sehat, di mana kalau kita lihat perkembangan politik di negara-negara lain, mereka boleh tubuhkan parti politik hanya berdasarkan sebab mereka nak selamatkan bumi. Ya, mereka hanya fokus kepada alam sekitar. Kita nak pastikan alam sekitar. Topik dia alam sekitar. Dia boleh tubuhkan green party. Betul. Dan dia boleh, bila datangnya pilihan raya, dia menang dan dia boleh dia mempengaruhi, ya, dan dia boleh berunding dengan parti-parti lain supaya apabila mereka bergabung jadi kerajaan, apa yang mereka cita-citakan perlu masuk dalam, ya, apabila mereka tubuhkan kerajaan, masuk dalam pentadbiran kerajaan tersebut. Jadi saya juga kurang pasti apa yang Syed Saddiq dia punya actually dia punya statement yang sebenarnya ialah apa. Tetapi kalau ada pemuda, mereka ada rancangan sedemikian, tubuhkan parti pemuda, barangkali mereka menang. Sungguh pun dia tak boleh dapat majoriti, tetapi barangkali dia boleh, dengan kerusi yang dia menang, dia boleh mempengaruhi ya polisi pentadbiran kerajaan yang baru yang nak ditubuhkan. Dia boleh bagi masa tu dia boleh bagi. Okey, sebab hari ini kita lihat di parlimen 113-109. Jadi is 50-50. Barangkali saya Saddiq dia punya pemikiran ataupun golongan pemuda, mereka ada pemikiran yang lain. Dia nak dapat 20 kerusi. Contohnya, bila dia dapat 20 kerusi, maka dia boleh menuntut kingmaker. Yes, dia kingmaker, dia boleh menuntut supaya pentadbiran akan datang kerajaan baru yang tubuh. Saya boleh kerjasama dengan anda dengan syarat anda perlu melaksanakan dia polisi yang akan membawa manfaat kepada golongan muda. Jadi saya lihat ini satu perkembangan yang positif bagi saya. Baik. Ya. Ucapan selamat hari kemerdekaan, Nabi. Saya selamat hari jadi Malaysia, dan saya berharap ya supaya negara kita akan terus maju. Ya. Saya Rafiq, pengalaman menyambut kemerdekaan yang tidak dilupakan. Banyak sebenarnya, tapi pengalaman kalau kata menyambut kemerdekaan adalah pengalaman pertama selepas pada tahun kita PH menjadi kerajaan. Sebab dia pada tahun 2018 tersebut, pada tahun 2018 tersebut, senang cerita banyak ramai rakyat di luar sana umpama mimpi, tak pernah terbayang saya kena berjumpa dengan seorang tua umur dah 75 tahun, 75 years. Dia tak boleh terbayang macam mana pada waktu kita itu Tun Mahathir bukan lagi Lam Bandar Aceh, dan dia tak terbayang bahawa contohnya DAP memang tak boleh menang kat situ. Dia menang. Dia boleh tiba-tiba tu, saya bukan calon, saya cuma bantu calon. Dia ingat dah macam saya calon dah. Jadi dalam keadaan tu kita tengok pada waktu itu dia sangat hormat. Dia tak sentuh kita, dia tahu kita Muslim, contohnya kita engage dengan ni, kita ni. Tapi Iza anti dalam menangis. Jadi pada ketika itu, contohnya Johor yang kita tak apa, contoh saya anak Johor, saya orang Keluang Johor. Kalau orang Kelang saya orang Keluang Johor. Jadi dia katanya yang kalau orang Johor ni, kalau kata tak terbayang lah rupanya Johor tu UMNO kalah, tak terbayang bahawa Johor tu akan jadi PH.
Tu kubu kuat. Kubu kuat. Katalah tempat lain, itulah tempat lahirnya UMNO. Itulah tempat lahirnya Amanah pun di situ. Dan banyak. Cuma di AP di Perak, betul. Kita di Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Di klinik doktor apa ni, kita punya penasihat kan. Jadi kita dapat lihat bagaimana pada tahun 2018 apabila kita menang pilihan raya, dan pada itu kita membina kerajaan, kemerdekaan pada itu dia jadi macam double meaning. Bukan hanya merdeka dari sudut kita mencapai kemerdekaan di negara kita. Pada ketika itu saya rasa macam kita punya harapan tu macam dah dapat. Cuma sama ada kita nak tarik handbrake kejap, aku dah kerja kuat, dah tolong, okey lah. Ataupun kita nak bersama-sama masuk dalam pintu tersebut untuk pergi bersama dalam kereta tu membina negara yang lebih baik. Itu pengalaman saya lah. Lahirnya satu Malaysia yang baru. Yes, Malaysia yang baru. Satu Malaysia yang baru. Ucapan sempena Hari Kemerdekaan. Buat semua sahabat-sahabat, saudara-saudara masyarakat Malaysia di luar sana, saya Hafiz Roslan mengucapkan salam kemerdekaan, dan moga-moga kita membina Malaysia yang lebih kuat. Tidak kira siapa anda di luar sana, sama ada berparti ataupun tidak berparti, asalkan anda masyarakat Malaysia yakin dan percaya bahawa Malaysia ini layak untuk menjadi lebih baik dan lebih maju, insyaAllah. Selamat Merdeka. Kebetulan tuan-tuan dan puan, Kebetulan ditadikan panelis pada malam ini adalah dia sangat signifikan dengan saya. Saya lahir di Keluang tapi membesar di Melaka dan juga di Dun YB sebelum ini. Baik, tuan-tuan dan puan, terima kasih kepada semua sidang penonton yang setia bersama kita di Wajah Malaysia daripada awal kita bermula hingga ke tempoh hari ini. Hampir lebih 1 jam kita bercakap langsung. Dan tuan-tuan dan puan, sidang penonton inilah wajah Malaysia pada masa hadapan dan juga pada masa kini yang akan memimpin Malaysia pada hari ini dan juga pada masa akan datang. Baik, terima kasih sekali lagi yang setia bersama kita daripada awal hingga akhir. Jangan lupa like dan follow page Next Step Malaysia, dan kita ucapkan jutaan terima kasih kepada panelis kita YB Hu Petiong, Ahli Parlimen Kota Melaka, juga Hafiz Roslan yang dah meluangkan masa pada malam ini bersama-sama dengan kita dengan topik perbincangan kita, dan InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada sesi yang lain. Dan juga semoga ini bukan pertemuan yang pertama dan terakhir kita di sini. Dan juga saudara Hafiz, lepas ini akan ada perbincangan-perbincangan lain. Kita akan bersama, dan jangan segan untuk kembali ke sini. Baik, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.